So sekarang ni kita nak straight to our point. Okay, malam ni saya tahu mungkin ada beberapa orang yang akan ada persoalan yang nak tanyakan kepada saya dalam ruang live ni. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, tunggu sehingga saya bagi tahu letak soalan, anda boleh letak soalan. Okay, kalau sekarang ni bagi sekejap untuk saya terangkan. Sebenarnya ada persoalan daripada beberapa orang. Okay, dia bukan seorang dua, tapi beberapa orang, lebih daripada 2 orang. Okay, dia ada beberapa orang yang selalu komplain, yang mana selalu tanya, tuan, kenapa susah? Kenapa bila tuntutan ni susah sangat kalau kata perempuan tuntut? Kenapa kenapa mahkamah syariah selalu macam berpihak kepada lelaki? So bila ada cerita ataupun perkataan-perkataan sebegini, saya personally, saya tak boleh macam nak terus bagi tahu kata, oh tuan puan mudah sebenarnya, puan susah sebagainya, sebab kita tak berada dalam situasi kes tersebut. Okay? Kalau contoh, anda mungkin tanya cerita yang mungkin kita tak puas hati ni dekat negeri tertentu. Tiba-tiba anda nak tanya orang yang tak bawa, yang tak tahu, yang bukan dekat negeri tu pula. Jadi kita pun tak boleh nak kata apa lebih-lebih. Dan saya sentiasa berpegang dalam bab berkaitan dengan tuntutan dekat mahkamah. Bila cerita tentang tuntutan fasah ni perempuan dan tuan-tuan yang menonton, fasah ni adalah satu benda yang berat tau. Berat kepada seorang hakim untuk putuskan. Kalau kalau hadis ada, kalau siapa yang pernah dengar hadis yang cerita jadi hakim ni sebelah kaki ke neraka, sebelah kaki ke syurga. Faham tak? Maksudnya kalau dia buat keputusan tu kalau dia buat keputusan tu tak betul, neraka. Kalau keputusan tu betul, syurga. Tapi yang tu pun ada juga status yang kita tak pasti hadis tu tahap macam mana kan. Cuma ada juga hadis yang cerita tentang kalau seorang hakim ni dia buat keputusan berdasarkan kepada ijtihad dia, yang mana dia rasa yang tu mungkin betul pun, dia akan dapat satu pahala. Dan kalau kata dia buat benda tu memang ijtihad yang betul dan memang berdasarkan kepada rules dan juga hukum yang betul, dia akan dapat 2 ganjaran. Maksudnya memang betul dan tepat. Cuma bila cerita tentang fasah ni, dia adalah satu bebanan yang besar. Kenapa? Sebab tugasnya adalah dia nak menjatuhkan hukuman pemisahan. Memisahkan kepada perkahwinan tersebut. Bukan mudah perempuan. Nak, mungkin dalam, dia tak adalah sampai orang tahap nak kata macam nak meruntuhkan rumah tangga orang. Tetapi kalau dah isteri ni yang memang dia nak pemisahan tersebut, sebabkan suami ni dia enggan untuk bercerai secara baik. Jadi bebanan tu dia terletak pula kepada hakim. Peguam buat apa? Peguam ni sebenarnya di sisi undang-undang adalah dia membantu hakim. Cuba buka lah mana-mana buku pun, tanyalah mana-mana hakim pun. Peguam ni dia adalah pegawai mahkamah juga. Tapi orang luar lah. Okay. Peguam ni membantu hakim untuk membuat keputusan. Tak kira lah peguam syar'i ke, peguam sivil ke, tugas dia adalah membantu hakim yang nak buat keputusan tu. Membantu macam mana? Okey, bantu dari sudut prosedur. Kita kan, bila kita nak berjumpa depan hakim, nak masuk dalam court, kita tak boleh langgak macam tu saja. Solat pun, kalau kita semayang pun, ada tak siapa-siapa semayang, okey, dia starting, dia terus rukuk. Starting rukuk. Adakah? Tak ada kan? Sebab kita kena ada dia punya prosedur. Sebelum nak semayang tu pun ada prosedur dia. Kita kena ambil air semayang, ambil wuduk dulu. Sama juga macam dalam mahkamah. Dalam mahkamah pun dia ada prosedur dia. Kita mulakan kena dengan saman, kemudian dia ada pembelaan, kemudian dia ada jawapan, kemudian dia ada perbicaraan. So yang tu step prosedur dia. Dalam prosedur tu pun ada prosedur lagi. Macam contohnya semasa perbicaraan kes tu, kalau hampa duk tengok kat TV, kalau tengok drama ke, mostly Hindustan punya movie, dia selalu macam tak berapa nak kena sangat.
Tapi at least ada jugalah kan gambaran yang mana kita masuk dalam court tu, kita bercakap kan. So siapa yang pernah masuk tu, at least dia tahulah. So siapa yang tak pernah masuk ni mungkin dia tak tahu prosedur tu macam mana. Semasa perbicaraan dia ada, kita kena memberikan keterangan. Okay, kita kena duduk dalam kandang, bercakap. So peguam akan soal, jawab. Kemudian habis dah tu lagi, ada prosedur yang mana kita panggil tu pemeriksaan balas. So semua ni adalah perkara yang perlu untuk peguam bantu mahkamah. Hakim tugas dia adalah mendengar. Dengar, lihat, tengok. Ni orang ni cakap betul ke tak? Tengok muka. Betul ke tak ni? Kan kita pun nak kena tengok juga. So tugas hakim lagilah, dia nak kena dengar. Sometimes ada hakim yang dia nak mencatat. Okay. So tugas peguam adalah membantu. Kalau kata membantu ni, dia setakat yang kalau kita dapat peguam yang ala-ala cikai-cikai, dia buat kerja lebih kurang macam tu, so mungkinlah kes tu pun lebih kurang je lah. Jadi kalau kata peguam yang detail, dia akan detailkan. Biar sampai boleh betul-betul membantu hakim tu untuk buat keputusan. Hakim ni, dia lagilah, dia nak tengok betul-betul. Kalau dia silap sekali ni, nampak sebelah kaki neraka pula. Faham tak perumpamaan dia begitu? So, that's why dalam bab berkaitan dengan tuntutan fasah ni, ada keadaan perempuan yang mana mahkamah terpaksa tolak. Okay? Memang saya bukan nak judgemental, tapi saya percaya tau, kebanyakan orang yang membuat tuntutan di mahkamah pasti dia mesti ada isu. Kan? Contohnya kan, takkanlah seseorang isteri ni saja-saja nak buat tuntutan mahkamah kalau tak sebab dia tak dapat nafkah. Contoh dia tak dapat nafkah lebih daripada 3-4 bulan. Ada bahkan kadang-kadang ada dah lebih daripada setahun, 2 tahun. Jadi dia mestilah dia pun kadang-kadang dia dah tak ada hati dan perasaan, sebab tu dia buat tuntutan tu. Okey, kalau tidak saja-saja, ada ke siapa-siapa nak pergi mahkamah? Lalu mungkin kan. Kalau saya memang kerja saya macam tu. Kalau saya tak pergi court, saya orang kata ni peguam duduk dekat dalam bilik betul tak? Kan? Tak boleh lah macam tu. Jadi saya memang kena pergi court. Tu memang kerja aku. Kerja aku memang kena pergi court. Kan? Tak ada orang saja nak pergi court. Kalau kata yang menonton ni wanita, mesti ada sebab kalau dia buat tuntutan tersebut. Betul? Jadi kalau dia buat tuntutan tu, dia ada terletak satu beban yang besar tau, fasah kepada diri dia. Contoh dia, kebiasaannya adalah bagaimana kes mahkamah tolak tu dalam keadaan yang kes yang kena pukul, contoh dia. Contoh dia, seorang isteri ni, dia kena pukul. Dia kena pukul dengan suami dia. Tapi masalahnya adalah, dia tak buat laporan polis. Dia tak buat pun medical check up. Lepas tu duduk pula kat ujung kampung, tak ada orang dengar pun. Faham? Saya percaya perempuan, memang ada kemungkinan besar. Okay? Kalau kata menipu tu, mungkin ada juga. Tapi pada saya lebih percaya, mesti berlaku juga sebenarnya. Kalau kata pukul itu mesti berlaku juga. Pada saya mungkin percaya. Tapi kita tak boleh nak sampai 100% macam tu. Sebab kita tidak berada bersama dalam rumah tersebut. Kalau saya ni, okay, yang boleh menjelma, boleh pergi duduk sana-sana kan, boleh jadi invisible yang orang tak nampak ke. So at least kita mungkin lah boleh pergi masuk rumah orang, tahu, oh dia ni perangai macam ni. So baru kita boleh tahu, betul tak? Tapi dalam keadaan yang kita kata tak ada bukti, kena pukul, tapi tak ada laporan polis, tak ada laporan perubatan, tak ada saksi. Isu nafkah mungkin tak wujud, tapi isu pukul memang wujud, tapi tak ada bukti. Faham tak? So itulah yang menjadikan kadang-kadang orang ni dia tak puas hati. Kenapa tuntutan fasah dia kena tolak, perempuan? Kan? That's why, perempuan, alright, jangan kata tuntutan fasah. Tuntutan yang lain pun sebenarnya
Bukan isunya memihak kepada lelaki atau memihak kepada perempuan. Sebenarnya mahkamah akan berpihak kepada orang yang kita kata apa? Orang yang sepatutnya. Contoh saya bagi contoh lagi. Ada keadaan yang mana mahkamah akan berpihak kepada perempuan. Kadang-kadang ada orang kata sebab dia tak puas hati kerana dia kata mahkamah berpihak pada lelaki. Biasanya itu dalam kes cerai. Alright, dalam kes cerai, ya betul. Memang biasanya dia akan berat dulu kepada lelaki sehinggalah wanita ni berjaya buktikan yang suami dia tu seorang yang gagal untuk tunaikan tanggungjawab. Ni dalam kes fasah lah, mostly. Sebab dalam keadaan perkahwinan tu dah wujud, and then dia nak buktikan yang perkahwinan tu gagal, jadi terletak kepada isteri tu sendiri. So, isteri ni nak kena buktikan, jadi memanglah mahkamah akan letakkan prioriti aku ni dulu. Baik, perkahwinan ni perlu diselamatkan dulu. Melainkan isteri ni bagi tahu kata sebaliknya. Dia tak boleh dah. Kalau teruskan juga, habis. Memang boleh rosak. Memang boleh menganiayai lah, senang cerita. So, beban kat situ. Tapi ada keadaan yang mana mahkamah akan berpihak kepada wanita. Yang tu tak ada pula cerita kan. Contoh dia, kes berkaitan dengan jagaan anak. Dalam bab jagaan anak pula, mahkamah, mahkamah saya kena kata, mahkamah set minded dah siap, dia akan letak kepada kepada ibu dulu. Dalam bab jagaan anak, kalau saya jadi hakim pun, dia akan set minded dulu ibu dulu. Sehingga ibu dibuktikan dia gagal. So kat situ ibu dah ada satu kekuatan lah, kelebihan kat situ. Dalam bab perceraian, memang dia akan lebih kepada laki dulu, sehinggalah kita berjaya buktikan sebaliknya. Tapi kalau bab jagaan anak, dia akan kelebihan tu kepada ibu dulu. Sebab hadis Nabi cerita, ibu. Kan? Ibu yang paling utama sekali. Dia ibu. Berapa kali Nabi sebut? 3 kali ibu. 1, 2, 3. Yang keempat baru dia sebut kepada bapa dan sebagainya. Kan? Jadi ibu dulu. So memang tak lari lah daripada hukum syarak. Kalau dia kata mahkamah set dulu ibu, sehinggalah bapa ni kalau nak tuntut tu, dia buktikan ibu ni gagal, ataupun anak ni mungkin dah besar, dah boleh buat pilihan dan sebagainya. So okey. Contoh lagi apa lagi? Contoh kes mut'ah pula. Contoh sagu hati, duit sagu hati selepas cerai. Yang ni siapa mahkamah nak berpihak dulu? Dia bukannya time ni mahkamah akan berpihak kepada wanita dulu. Sebab wanita yang diceraikan, dia kena set dulu. Dia mesti akan dapat. Dia mesti akan dapat. Sehinggalah dia dibuktikan tidak dapat. Contohnya kan, suami dia, bekas suami ni nak claim kata, tak boleh, bekas isteri saya ni tak layak untuk dapat mut'ah. So kita nak tahu sebab apa? Sebab semasa perceraian dulu, dia bersetuju. Contoh, dia bersetuju tak mau tuntut apa-apa selepas perceraian. So buktikan. Kalau kena bukti, maka selesai. So tak boleh kat situ. Tapi asasnya kepada wanita dulu. Bab nafkah anak. Of course lah, mahkamah akan set benda ni memang wajib. Memang akan kepada anak dulu. Sehinggalah tuntutan tu tengok munasabah ke tak munasabah, berapa nafkah anak tu setiap bulan. Jadi kesimpulannya untuk penerangan pada malam ini, adakah benar mahkamah ni akan selalu berpihak kepada lelaki saja? Jawapannya tidak, perempuan. Saya spesifik mungkin malam ni kepada kes fasah. Alright? Dalam kes fasah, dia bukannya berpihak kepada lelaki 100% dulu, tapi dia meletakkan dulu asas kepada perkahwinan ni, kuasanya terletak kepada suami. Sehinggalah isteri dapat buktikan yang suami ni telah gagal untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Sama ada dari sudut nafkah ke, pukul ke, macam artikel saya pagi tadi tu tentang gay ke. So semua ni adalah bebanan kepada orang yang menuntut. Orang yang mendakwa, dia kena buktikan. Alright? That's why, sebab tu lah perempuan, saya nak promote sikit lah kat situ. Sebab tu lah saya, dulu saya terfikir, apalah aku nak buat, nak bagi orang faham yang pentingnya persediaan bila kita nak buat tuntutan fasah tu. Saya bukan nak suruh hampa semua bercerai. Aku tak akan suruh hampa semua bercerai. Tapi kalau kata isteri ni dah memang dia tak boleh nak teruskan perkahwinan tu,
Jadi dia minta kepada suami untuk lepas cara yang baik, tapi suami tak mahu. Bila suami tak mahu, adalah sebab kadang-kadang sebab ego, kadang sebab kata sayang dan sebagainya. So dia dah dalam keadaan tak mahu, tak boleh nak teruskan tu. Jadi dia terpaksa untuk tuntut fasah. Bila nak tuntut fasah ni, mau ke tak mau, dia mesti kena ada persediaan. Yang paling penting sekali adalah ni, bukti. 16 bukti fasah sebelum file kes di mahkamah. Tim, buku ni terinspirasi semasa PKP yang pertama dulu. Okey, iaitu kesemua kes yang selalunya dibuang di mahkamah ni bukan sebab berpihak pada lelaki pun, tapi disebabkan isteri yang tuntut tu kurang bukti. Bukti lemah, bukti tak cukup dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, cara dia membuktikan tu. Anda jangan ingat, jangan ingat macam ada laporan polis tu, ni kuat dah. Tak juga. Sebab laporan polis ni pun dia ada cara dia yang tertentu. Dia kena ada tangkapan dan sebagainya. Laporan perubatan, kita tak boleh sekadar ada laporan saja. Kita nak kena bawa doktor pula lepas tu. So, benda ni semua adalah prosedur yang perlu untuk kita bawa kepada mahkamah. Okay? So, thank you so much kepada siapa yang dah dapatkan buku saya ni. Mudah-mudahan dapatlah bantu dia. Alright? So, thank you kepada anda yang dah dapatkan. Siapa yang belum dapatkan lagi, yang mana berkeinginan untuk nak dapat lebih lanjut, yang tu nanti anda boleh tengok dekat saya punya Facebook page. Okay? Alright. So, faham So, jangan kata macam mahkamah ni selalu berpihak pada lelaki. Tak. Mahkamah akan berpihak kepada orang yang betul dalam tuntutan tersebut. Okay, kalau kata bukti lemah, ya kita kena tengok siapa yang patutnya. Dalam bab perkahwinan, dalam bab perceraian, mahkamah memang akan meletakkan kepada lelaki dulu sehinggalah dibuktikan. Tidak. Okay, contoh satu lagi. Dalam kes pasal, selain pada kes pasal, kes pengesahan lafaz cerai. Dalam kes pengesahan lafaz cerai pula, suami lafaz cerai kat luar mahkamah, lafaz cerai dekat rumah. Okay? Tak ada siapa ni. Tak ada siapa dalam rumah, melainkan anda dengan suami sahaja. So, suami lafaz. Jelas. Okay? So, bila anda nak pergi ke mahkamah, anda nak buat tuntutan. Kata pengesahan lafaz cerai. Anda sebut, suami sebut macam ni, macam ni, macam ni. Okay? Kemudian, kita tak ada bukti ni. Bila kita tak ada bukti tu, dalam undang-undang, kita kena dapat pengakuan, dapatkan keterangan daripada suami. Kalau suami tu datang, suami tu bagi tahu kata, tak betul, saya tak sebut pun macam tu. Kalau kata cerita tentang niat pula, suami sebut, antara kita sekarang dah tak ada apa-apa. So kita macam lafaz kinayah dah ni. So kita pun minta suami datang. Suami kata, tak ada, saya tak ada niat daripada perceraian. Memang dalam hukum syarak pun, mahkamah akan berpegang kepada keterangan suami itu dulu. Sehinggalah isteri dapat buktikan yang benda tu betul-betul berlaku. Bukan mudah kan? Dalam bab lafaz cerai ni, sekurang-kurangnya kena ada 2 orang saksi lelaki. Ni bab lafaz cerai. Contoh kalau dalam rumah ni, suami lafaz, ada saksi 2 orang lelaki, cukup semuanya, selesai. Kalau kata suami tak mengaku pun tak apa. Tapi kalau tak ada, itulah kepayahannya. Faham? Itulah yang saya nak sampaikan pada malam ini. Okey, alright. So, anda boleh letakkan soalan. Eloklah. Saya akan jawab soalan yang mana ada pertanyaan. InsyaAllah saya akan cuba jelaskan. Alright, thank you kepada anda yang sampai sekarang masih bertahan untuk mendengar saya punya penjelasan. Okey, ada soalan ke? Fakrul Apik. Tuan, baru-baru ni ada kes viral pasal angkat nikah 2 kali. Akad nikah 2 kali. Apa hukumnya? Tak ada masalah. Kata-kata, saya tak tahu apa kes viral tu. Saya tak ada baca, saya tak ada tengok. Kalau akad nikah yang pertama tu mungkin syarat ataupun rukun nikah tak dipatuhi dengan betul, ataupun biasanya bukan rukun tapi syarat tu. Syarat nikah tu mungkin
mungkin terkurang ke, mungkin tak sempurna. So kali ni akad nikah kali kedua. Bolehlah, asalkan nak menyempurnakan kepada perkahwinan tu je. Okey. Contoh kenapa ada orang akad nikah 2 kali. Contoh saya tak tahu kes tu viral macam mana, tapi saya boleh bagi contoh. Let's say lah, pada akad nikah yang pertama tu, yang menjadi wali tu adalah abang, contoh dia. Contoh lah, sebab dia kata ayah tak tahu hilang pergi mana. Tak tahulah, dah cari, dah habis cari dah. Tiba-tiba pada hari akad nikah tu, sehari selepas akad nikah tu, tengok-tengok ayah ada. Contoh dia. Okay, ayah masih wujud lagi. Kita dah buat dah. So, kalau kata dari sudut hukum, sepatutnya kena ada ayah tu untuk jadi wali dulu. Okay, alright. Itu contoh lah, contoh. Itu kena akad nikah yang barulah. Nanti saya cari tengok apa kisah viral tu ya. Okey, Cik Puan Maz, dalam kes fasah minta saksi kahwin tak dapat penuhi. Dalam kes fasah minta saksi kahwin tak dapat penuhi sebab semua saksi dah meninggal. Okey, akhirnya saya tarik diri kot. Jawabnya tergantung, minta lepas cara baik tak dipenuhi. Okey. Dia saksi ni kan, bukan kalau kita minta kes fasah, saksi kita tu bukan saksi yang masa akad kahwin tu. Saksi kita adalah berdasarkan kepada dakwaan kita. Okay? Kalau katalah saksi yang jadi kahwin, saksi yang jadi akad nikah kita tu tak pernah dengar pun kata bergaduh kat dalam rumah. Dia pun tak tahu, duduk jauh dan sebagainya. Itu bukan saksi yang berkualiti. Okay? Saksi ni dia mesti datang dengan keterangan apa yang dia nak support dakwaan kita tu. Contoh, kita dakwa kata suami terlibat dengan dadah, contoh dia. Okay? So, mestilah kena ada saksi yang berkaitan juga. Saksi yang berkaitan kata, tahu memang betul dia ni kat kampung dulu, kat kampung memang selalu ditahan bab dadah. Tu contoh dia. Okay? Suami curang. So kita ada saksi yang nampak. Itu baru saksi yang betul. Jangan saksi yang duduk dekat negeri lain, tiba-tiba kita panggil sebab dia saksi nikah untuk jadi tuntutan kes fasah. Tak kenalah. Saksi ni adalah bukti. Faham tak? Bukti ni bukan sekadar mesej, bukan receipt semata-mata. Saksi orang ni pun menjadi bukti. Antara keterangan kita dengan keterangan saksi, okey, keterangan saksi lagi kuat daripada keterangan kita. Faham tak? Kalau saya selalu cakap, kalau kita menangis air mata darah sekalipun dekat dalam mahkamah tu, takkan jadi apa-apa. Tapi kalau saksi ni bercakap sungguh-sungguh betul-betul, memang 100% solid dan sebagainya, kenyataan dia tu lagi kuat dalam keputusan mahkamah. Sebab dia adalah, saksi ni adalah bukti. Kita baru dakwaan. Sebab tu dia kata kita menangis macam mana pun, yang kita ni adalah dakwaan sahaja. Okay? Memberikan dakwaan, menuduh je, belum bukti lagi. Alright. Sofia Arisa, kalau kahwin kat Siam tak daftar, suami mati, boleh tak balu dan anak tuntut faraid? Jawapannya adalah, ya, boleh tuntut faraid, cuma syarat dia kena daftar dulu perkahwinan. Kena daftar dulu perkahwinan. Kena dapatkan dulu sijil pernikahan yang sah di Malaysia. Kalau anak nak dapat pun boleh, tapi mesti anak tu dalam sijil lahir tu memang ada dibin ataupun bentikan kepada si mati tersebut. Alright? Sebab kalau kita nak buat, kita nak dapat bahagian kita di mahkamah, bahagian kita dalam pusaka,
Kita nak kena tunjukkan bukti perkahwinan yang sah. Menikah kat Siam belum tentu lagi sah tau. Jangan anggap macam kita pergi menikah kat Siam tu dah sah dah. Tak boleh macam tu. Sebab tak semua tempat yang anda pergi kat Siam tu memang betul tempatnya yang wali sultannya, wali rajanya tu memang bertauliah ke, bukan ikut suka. Sebab tu kita kena buat pengesahan ni, tujuannya adalah untuk menentu sahkan ataupun tidak pernikahan kita tersebut. Alright. So jawapan dia boleh tuntut, cuma syarat dia kena buat pengesahan dulu. Okey, wah panjangnya. Mira Nisa Monroe 4 Ivy Yang macam Rocky Balboa. Salam bang. Salam. Saya nak tanya, kalau bernikah di luar negara sempadan Thailand and tak berdaftar dengan agama Islam Malaysia, tapi selepas kami bernikah setahun, selepas bersalin, suami tu hilang tiba-tiba. And bila jumpa balik, katanya dah tak ada apa-apa hubungan dengan dia. And katanya saya ni janda dia. Masih belum lafaz cerai. Adakah saya boleh bernikah dengan orang lain? Mohon pencerahan. Wow. Okey. Bila kalau kita ni warga Malaysia, kalau kita ni warga Malaysia yang berkahwin di sempadan Thailand, kita balik ke Malaysia, kita tak buat pengesahan. Kita hanya ada di tangan kita ni sijil nikah Siam. Okay, sijil nikah Siam sahaja. Alright. Kemudian kita nak bercerai. Okay, kita nak bercerai. Kalau cara yang betulnya adalah kita kena buat tuntutan pengesahan dulu. Kena sahkan nikah tu dulu. Dah ada sijil nikah Malaysia, barulah boleh buat pengesahan lafaz cerai ke, boleh buat permohonan cerai ke dekat dalam mahkamah mana-mana daerah seluruh Malaysia ni. Ikut tempat kita bermastotin lah. Okay. Kalau kita tak ada sijil nikah Malaysia, maka kita tak boleh nak buat kes. Kita tak boleh nak buka kes pengesahan lafaz cerai ke, kita tak boleh nak buat permohonan cerai ke dekat dalam Malaysia ni. Kena buat pengesahan dulu, baru boleh buat bahawa pengesahan nikah, kemudian baru boleh buat permohonan cerai. Kalau tak mau macam tu, dekat mana anda berkahwin, di situlah anda kena bercerai. Nikah kat mana? Nikah dekat Songkla. So dekat Songkla lah anda kena bercerai dengan suami. Sebab hanya undang-undang di sana saja yang boleh menerima sijil nikah anda tersebut. Sijil nikah dekat sempadan Thailand tu tak laku dekat Malaysia. Alright. Kalau anda duduk satu rumah tu, kalau telefon orang pejabat agama, kita minta untuk buat tangkapan khalwat pun dia boleh tangkap. Sebab pernikahan kita tu belum tentu lagi sah ataupun tidak. So jangan rasa macam selamat sangat. Alright, that's why kalau siapa yang menikah kat Siam, balik kena buat pengesahan. Supaya ada bukti nikah yang sah, yang disahkan oleh kerajaan Malaysia untuk nak buat tuntutan apa sebagainya. Alright. So kalau suami kata sekarang ni dia hilang, kemudian dia kata tak ada apa-apa hubungan dah. Jadi kita kata yang ni adalah lafaz cerai kinayah. So kita nak kena buat pengesahan lafaz cerai. Okay. Kalau kita tak buat pengesahan tersebut, kita tak ada sijil cerai. Kita tak ada sijil nikah, dan kita mungkin tak ada sijil cerai dalam Malaysia. Alright. Maklumat kita, maklumat anda semua, sama ada lelaki ataupun perempuan, mesti ada maklumat dekat pejabat agama. Maksudnya, kalau anda seorang yang bujang, okay, dulu bujang, alright, let's say lah, kita kata sekarang ni wanita bujang, okay, dekat pejabat agama, nama kita ni akan bujang. Kemudian kalau kita pergi menikah dekat Siam, okay, menikah dekat Siam, balik mai ke Malaysia, dekat pejabat agama,
masih lagi kita bujang. Faham tak? Sebab dalam komputer, dalam sistem masih anda bujang. Tapi kita pergi menikah kat Siam, balik main Malaysia, tak buat pengesahan, maklumat kita dalam komputer Malaysia ni masih lagi bujang. Faham tak? So masih lagi bujang. So kalau katalah anda bercerai macam tu saja, lepas habis settle dah macam tu saja. So nak nikah dengan orang lain, nak nikah dengan lelaki lain, boleh tak? Boleh lah. Sebab dari sudut komputer tu memanglah kita bujang. So kalau kita nak kahwin dengan orang lain, tak ada jadi isu lah. Sebab kita bukan isteri orang, kan? Kalau kita ni title kita isteri, okay? Masih ada masih lagi ada suami. So kita tak boleh lah menikah dengan orang lain lagi. Kalau kita kata bercerai, kena tunggu habis iddah. Habis iddah ke belum, barulah orang boleh tahu layak ataupun tidak untuk berkahwin. Alright, so kalau kita tak kisah, kalau kita tak kisah berkaitan dengan nasab anak. Contoh kan, ada setengah orang dia tak heran lah, kata laki dia nak cerai. Laki dia nak cerai, anak pun dia tak kisah kalau kata dibin ataupun bentikan kepada Abdullah ke Abdul Rahman ke Abdul Rahim ke, okay, nama saudara Allah tu. Asalkan dia dah lepas macam tu saja, kemudian dia nak kahwin dengan lelaki lain, terpulang. Okay, yang tu kalau kata tak mau tuntut pun tak ada masalah, sebab dia tak kisah. Tapi kalau saya lah berada kat tempat tersebut, saya akan buat pengesahan. Saya akan buat pengesahan nikah dulu, kemudian saya akan bercerai secara baik ataupun buat pengesahan lepas cerai. Dan saya akan pastikan anak yang dilahirkan tu adalah anak yang dinasabkan, dibin ataupun bentikan kepada lelaki tersebut. Sebab anak tu masih lagi anak kepada orang yang bagi benih tu. Kalau kata perkahwinan tu perkahwinan yang memang boleh sah, kan. So sepatutnya anak tu dibin ataupun bentikan kepada lelaki tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk kita dapatkan nafkah anak nanti. Kalau anak ni kekal bin kepada Abdullah ke Abdul Rahman, Abdul Rahim ke, so kita pun tak kisahlah anak lepas-lepas, kemudian kita kahwin dengan lelaki lain, right? So anak ni dia akan kekal sebagai title dia anak tak sah taraf. Walhal dia mungkin anak sah taraf kepada pasangan kita yang sebelum ni, tapi disebabkan title dia tu dekat di sisi undang-undang, dia nampak seperti anak tak sah taraf, jadi dia tak layak untuk dapat nafkah anak. Satu, tu dia sudut nafkah. Kalau kata laki tu mati, laki yang tinggalkan macam tu meninggal, anak ni tak akan dapat faraid, tak akan dapat pusaka. So siapa yang rugi kat situ? Anak adalah termasuklah dengan wanita tersebut. Jadi jawapannya adalah sebaik-baiknya buat pengesahan terlebih dahulu, buat pengesahan nikah, kemudian buat pengesahan lafaz cerai, lepas tu barulah nak kahwin lain tu kahwin lain lah. Asalkan settle yang tu dulu. Okey tak? Dia kot no. Tuan Kak Kia nak tahu apa tu permohonan ad litem. Terima kasih pencerahannya. Right. Ad litem ni maksudnya adalah penjaga. Penjaga. Kita macam pentadbir kepada mewakili lah. Kita mewakili orang yang kita jaga tersebut. Contoh kan, biasanya tuntutan ad litem ni dalam kes berkaitan dengan nafkah anak. Contoh seorang ibu dia tuntut nafkah anak tu untuk diri dia ke untuk anak? Of course dia tuntut nafkah anak tu untuk anak, bukan untuk diri dia. Okay, dia tuntut kepada bapa tu untuk si bapa bayar nafkah anak kepada anak tersebut. So ibu ni kita sebut penjaga ad litem. Faham? Kalau kata yang tu anak kecil, alright, anak yang kurang daripada 18 tahun, dia perlu seorang yang kita panggil penjaga lah kat situ. Kan macam sekolah kan ada nama siapa pewaris, siapa penjaga. Apa lagi? Contoh, selain daripada anak kanak-kanak kecil, contohnya
anak yang kita nak tuntut nafkah ni, dia mungkin anak orang kurang upaya, orang kelainan upaya. So dia tak mampu nak uruskan tu sendiri. Jadi kita sebagai penjaga yang duk jaga sebelum ni, jadi kita nak buat tuntutan nafkah ke bagi diri dia. Jadi kita kena mohon perintah sebagai penjaga ad litem, permohonan ad litem tersebut. Okay, so ad litem ni senang cerita macam penjaga lah. Tu je lah. Ida Sukri, pada peringkat manakah lawyer diperlukan? Sebutan ke perbicaraan? Memang kena lantik lawyer ke? Baik, bagus soalan ni juga. Jawapannya adalah pada permulaan. Kalaulah kes tersebut anda tak mula apa pun lagi, anda nak dapatkan pandangan ataupun nasihat ataupun consultation lah yang lebih tepat. So, consultation tu mesti datang daripada peguam lah. Kalau katalah consultation ni nasihat ni kita nak minta ni daripada orang yang tak pernah pergi court pun, yang tu nasihat sahaja je. So yang tu mungkin nasihat yang tak berapa nak berguna sebab dia mungkin tak berapa praktikal kat situ. So sebaiknya kat situ daripada awal kita dapatkan nasihat daripada peguam. And then pada keadaan kes apa yang kita kena lantik peguam dan kes apa yang sebenarnya tak perlu lantik peguam. Senang kan? Tu jawapan dia. Tu persoalan bagus tu. Untuk kes yang katakanlah suami dengan isteri dua-dua setuju nak bercerai secara baik. Tak ada nak berlaku pergaduhan, memang setuju dua-dua nak bercerai secara baik. Kalau dua-dua setuju nak macam tu, perlu ke nak lantik peguam? Faham tak? Ada orang, dia mungkin nak lantik juga supaya dia ada orang yang sentiasa akan menasihati dia sehinggalah saat mahkamah putuskan tersebut. Okay, ada orang dia nak lantik lah lawyer. Walaupun mungkin kes tu, contoh dia kes jenayah yang tak besar mana pun. Kan tak besar mana pun. Kalau kata mengaku salah tu, hukuman denda tu lagi rendah daripada bayar fee lawyer. Tu contoh dia. Okay, so tapi dia nak juga bayar lawyer. Kenapa? Dia ada orang yang akan sentiasa mampu bagi nasihat dia sehingga kat dalam mahkamah, ataupun akan bercakap bagi pihak dia kalau kata dia dalam keadaan yang gementar, gemuruh dan sebagainya. Okay, kalau kes ni dia memang akan melalui proses perbicaraan, lantiklah lawyer daripada awal. Contoh dia, anda nak bercerai dengan suami, tapi suami tak mau ceraikan anda. So kita dah tahu, kalau suami tak mau cerai ni, biasanya memang kita akan menjurus kepada kes fasah. So bila sebut kes fasah ni, dia nak kena dibuktikan dekat dalam mahkamah. Jadi bila kita nak bukti dalam mahkamah, memang kita akan terkapai-kapai kita nak buat sendiri. So better, kalau dah tahu suami tak setuju nak cerai cara baik, lantiklah lawyer daripada awal untuk uruskan, daripada buat saman sampailah anda dapat keputusan ataupun perintah tersebut. Okay? Alright. Bahari Zainal, tuan, macam mana kalau isteri buat aduan palsu, mengatakan dipukul suami, report pun palsu? Okey, kalau masih di peringkat aduan, so aduan tu aduan palsu, jadi yang ni pun kita kena counter report balik dekat report polis tu. Biasanya pun, biasanya Cik Bahari, dulu saya ada satu kes tau macam ni juga, yang mana isteri dakwa kata suami pukul. And then suami pun dipanggil. So suami pun dipanggil ke balai polis. Tapi suami ni tak adalah macam nak kena tahan dan sebagainya. So polis ni dia just tanya sahaja. So dia just siasat sikit dan sebagainya. So betul ke tak betul. So lebih pada pertengkaran dan sebagainya. So dia hanya nasihat saja. Apa tak payahlah bergaduh dan sebagainya tu. Jadi apa yang dilakukan, suami ni dia buat counter report balik sahaja. Dia bagi tahu kata ada aduan palsu, menyatakan pukul, saya sebenarnya tidak pukul. So ini adalah
keterangan palsu. Yang ni kalau kata di peringkat pihak polis lagi lah. Tapi kalau macam dalam keadaan yang dah ada dalam kes mahkamah, contoh dia. Contoh so tak kena pukul pun, tapi isteri memberi keterangan palsu, dakwa benda yang sebaliknya, yang tipu. Kalaulah kenyataan tersebut kita dapat buktikan yang benda tu adalah palsu, memang isteri memberikan keterangan palsu, contoh dia, siapa-siapalah, suami ke isteri ke, bagi keterangan palsu dekat dalam mahkamah, dia boleh dianggap sebagai menghina mahkamah kat situ. Jadi dia akan ada termasuk dalam satu jenayah. Apa dia? Memberikan keterangan palsu di dalam mahkamah lah. Alright. Saya share satu lagi. Keterangan palsu yang pernah saya lalui. Alright. Saya ada satu kes yang mana berkaitan dengan permohonan apa? Ya Allah, berkaitan dengan permohonan pengesahan janda. Okey. Di Mahkamah Syariah. Okay. Saya tak boleh sebut lah. Lagi negeri mana ni kata lah. So pengesahan janda kat situ, dia orang ni kahwin, okay. Dia orang ni kahwin dekat Siam, balik main Malaysia ni tak buat pengesahan. So ada anak lah. Kemudian bercerai. Lafaz cerai macam tu saja. So si wanita ni dia pergi buat, dia dah dapat sijil cerai dekat Siam, okay. And then balik main Malaysia dia kena buat pengesahan janda. So bila buat pengesahan janda tersebut, si suami ni dia kata dia lantik saya. Saya terang, dia lantik saya untuk mewakili dia, dan dia bagi tahu kata, tuan, saya tak lafaz cerai pun dekat dia. Faham tak? Maksudnya si isteri ni dia pergi seorang-seorang kat Siam, and then dia dapatkan sijil cerai sendiri macam mana tahu, wallahu alam. Kemudian dia nak tipu kata suami dia ni lafaz cerai. So si suami ni lantik, dia nak bagi tahu kata dia tak lafaz cerai. So kita pun prepare lah affidavit, keterangan bertulis, bagi tahu semua tu. Kata dia tak pergi ke Siam untuk lafaz cerai dan sebagainya. Jadi si isteri ni bengang lah. Dia tak mengaku. Saya pun tak tahu sebab kita bergantung kepada keterangan daripada anak guam tersebut. Kita prepare, kita kena percaya kat situ. Tiba-tiba nak jadi cerita, pada hari perbicaraan tu, si suami ni dia kata dia macam bagi, sebenarnya dia kata dia ada lafaz cerai, tapi dia malah nak mengaku sebabkan dia nak ambil anak tu sebenarnya. So isu berkaitan dengan anak, jagaan anak. And then saya pun kata, kenapa macam ni awak bagi tahu tuan? So masa dekat dalam depan hakim tu, hakim marah. Dan hakim hampir-hampir kata, kalau ikutkan saya sekarang ni, hakim kata, saya nak penjarakan kamu. Kamu sekali peguam, sebab kamu tak bagi nasihat betul. Saya katalah, macam mana saya nak bagi nasihat? Saya sendiri pun baru tahu hari ni. So saya pun kata, tak macam itu hakim. Saya mohon untuk tangguhan sebentar, untuk saya nasihatkan anak guam saya. Keluar daripada tu, saya sound anak guam. Lain kali, jangan duk mohong macam ni. And then, saya terus tarik diri, settle lah kes tu sendiri. So dia nak mai ke tak mau mai ke, yang tu terpulang. Sebab perjanjian kita adalah mesti bercakap benar. Kalau kita tak bercakap benar, kita seolah-olah menipu hakim, menipu peguam dan menipu semua orang. Baik. Yang selebihnya tu terpulang lah kalau nak settle apa pun. Faham tak? Tu kisah saya yang pernah saya lalui lah. Pengalaman kat situ Manja Kasih nak tanya, kenapa dalam 3 tahun pernikahan si isteri langsung tak disentuh suami kini dalam proses pisah cara baik? Tapi kenapa lepas perceraian isteri hanya dapat iddah, tak dapat mut'ah? Boleh Tuan Fahmi terangkan, bukan salah isteri pun tidak bekerja. Siapa yang berlaku macam tu? Kalau kata berlaku kepada diri puan, selepas bercerai secara baik tu, kalau tidak ada perjanjian dekat dalam mahkamah, maksudnya tak direkodkan, kita bercerai tu, kita tak ada pun perjanjian kata nak dapat nafkah iddah ke, mut'ah ke. Okay, so kita boleh dapat nafkah iddah dan kita boleh dapat mut'ah. Kalau suami tak mau, bekas suami cerai tu, dia tak mau bagi tu, habis sahaja tempoh iddah kita,
kita boleh buat tuntutan nafkah iddah dekat mahkamah dan kita boleh buat tuntutan mut'ah di dalam mahkamah. Tapi kalaulah contohnya semasa kita bercerai tu, kita ada persetujuan dengan suami di depan hakim. Suami bagi syarat. Suami kata, okey, lepas bercerai ni saya setuju untuk bayar nafkah iddah saja, dan tapi kalau awak nak tuntut mut'ah, saya tak setuju untuk lepaskan. Let's say lah, kata si isteri ni kata, tak apalah, saya pun tak heran pasal duit tu, saya setuju. Saya setuju tak akan tuntut mut'ah. Saya terima iddah saja. Jadi kalau mahkamah rekodkan dalam perintah tu, maka selepas tu kita tak boleh nak tuntut mut'ah tersebut. Right? Sebab bila berpisah secara baik ni, kita layak untuk dapat nafkah iddah, mut'ah, right? Dan apa-apa tuntutannya lain. Melainkan mungkin kita ada persetujuan something dekat dalam mahkamah sewaktu nak bercerai tersebut. Wallahualam. Saya nak cerita lebih pun saya tak tahu, sebab kita tak berada dalam kat tempat tu, apa yang berlaku. So kita sendiri yang kena check balik kenapa kita tak dapat mut'ah tersebut. Kalau tak ada dalam perintah cerai tu, kita tak ada pun direkodkan kata kita tak boleh tuntut mut'ah, maka tuntutlah. Alright, kita boleh je buat tuntutan tu sekarang ni ke ataupun selepas ni. Kalau dalam 3 tahun tu boleh dapat. Ada orang tak sampai setahun pun boleh tuntut mut'ah. Yang penting syarat untuk tuntut mut'ah tu adalah mesti berlaku persetubuhan dalam tempoh perkahwinan. Itu syarat je. Banyak lagi lah berapa tu sikit lagi kan. Saya dah macam muka aku pun dah merah ni. Fauziah Zainal G. Kalau suami menipu di mahkamah, kata isteri nusus. Bukan nusus puan, nusyuz. Okey, kalau isteri nusyuz sedangkan isteri tak nusyuz pun, suami buat macam tu untuk isteri tak boleh tuntut nafkah iddah dan lainnya, apa patut isteri buat? Okey, saya terang kepada anda semua, siapa yang ada isu sebegini, yang mana dia rasa macam bila dia disabitkan nusyuz tu, dia tak boleh dapat apa pun. Tak layak langsung lah nak bercakap tentang apa tu. Bab jaga anak tak boleh, harta pencarian tak boleh, mut'ah tak boleh, apa pun tak boleh lah. Dengar betul-betul ni saya bagi tahu. Jika seorang isteri disabitkan nusyuz, disabitkan tu maksudnya hakim ketuk tu dah hukum isteri nusyuz. So mahkamah sabitkan nusyuz. Kalau isteri disabitkan nusyuz oleh mahkamah, isteri dia hanya tak layak untuk dapat nafkah dalam tempoh perkahwinan. So maksudnya kalau let's say lah mahkamah masih lagi kekalkan perkahwinan tu, tapi dia tak layak dapat nafkah selagi mana dia tidak bertaubat. Maksudnya kembali taat kepada pihak suami tu. Tu je. Kalau kata berlaku perceraian, let's say lah suami tu cerai kan, si isteri ni dia hanya tak layak dapat nafkah iddah dan juga nafkah tertunggak. Sebelum ni saja. Nafkah dalam tempoh perkahwinan tu tunggak tu, kalau kata diceraikan tu dalam keadaan dia disabitkan nusyuz, jadi dia tak layak dapat nafkah iddah dan dia tak layak untuk tuntut nafkah tertunggak. Tuntutan yang lain macam mana? Harta pencarian, mut'ah, hak jagaan anak, nafkah anak, hutang, okey? Semua tu tak ada kaitan dengan nusyuz perempuan. Tak ada kaitan. Dulu masa setahun pertama praktis dulu, awal-awal dululah. Sekarang ni dah lebih lah. Dulu saya pun fikir yang bila isteri nusyuz ni, dia tak layak untuk dapat nafkah iddah dan juga mut'ah. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan, ada satu keputusan kes saya tu, kita buat tuntutan dua, mut'ah dan juga nafkah iddah. Mahkamah tolak tuntutan nafkah iddah. Nafkah iddah maksudnya mahkamah tak bagi, tapi mahkamah benarkan memberikan mut'ah kepada kami, kepada anak guam. Sebab keputusannya dia bacakan alasan penghakiman, dan long short story yang saya bagi tahu, alasan penghakiman tu memberitahu seorang isteri yang nusyuz sekalipun, dia tetap layak untuk dapat mut'ah dalam
mut'ah selepas perceraian. Sagu hati selepas perceraian. Okay. So, asalkan memenuhi kepada syarat-syarat yang ditetapkan mengikut kepada hukum syarak. So, maksudnya nak bagi tahu kat sini, kalau kita nusyuz tu, disabitkan nusyuz, kita hanya tak layak untuk dapat nafkah sahaja. Yang lain daripada tu, nak tuntut apa? Harta sepencarian, lagilah boleh. Sebab tak ada kaitan isteri nusyuz dengan harta sepencarian. Harta sepencarian hanya berkaitan dengan sumbangan. Okay, sumbangan kita. Dari sudut wang ringgit, dari sudut penat lelah tenaga. Nafkah anak, lagilah. Kalau kita nusyuz pun, kita bukan tuntut nafkah anak tu untuk kita, tapi kita tuntut nafkah anak tu bagi pihak anak. Tu. Bab jagaan anak, lagi tak ada kaitan. Anak, bab jagaan dia tu memang kepada ibu dulu. Okay? Melainkan dia dibuktikan gagal mengikut 5 perkara. Apa dia 5 perkara yang ibu boleh gagal? Yang ni tajuk yang lain. Contohnya murtad. So kalau ibu tak murtad, dia mesti boleh dapat juga. So kalau katalah suami ni dekat dalam mahkamah, dia hanya cakap je suami ni isteri nusyuz. Jadi mahkamah pun tak sabitkan pun lagi. Jadi kita boleh buat tuntutan nafkah iddah selepas perceraian tu. Tapi kalau katalah mahkamah sabitkan kita nusyuz, tak layaklah untuk kita dapat tak layak untuk kita dapat nafkah iddah. Aduh, nak. Suara pun dah serak-serak basah dah. Jadi macam Tom Spider suara. Seringkali hati bertanya, tiap saat kita bersama, sampai bilakah harus ku memendam rasa, tak pernah ku merasai bibir terkunci. Best lah bila dia serak basah macam ni. Sagi boleh ingat lagu ni gitar lah. Rafidah Omar. Tuan, andai kata pihak suami nekat tak mau ceraikan sampai bila-bila, tapi tak duduk sekali dan dia pun dah menikah lain, lagu mana tu? Sian si isteri. Saya dengar kata lagu ni. Tahu dah. Ni geng-geng set-set kita lah ni. Orang utara lah ni lagu-lagu. Kami cakap lagu tu. Tuan, andai kata pihak suami nekat tak mau ceraikan. Okey. Jawapannya adalah, kita filekanlah tuntutan fasah ataupun cerai taklik, yang mana tak perlukan kepada lafaz suami. Memang, memang dalam keadaan yang mana ada setengah isteri ni dia nak bercerai. Nak bercerai kalau boleh tu secara baik. Tapi kita tak boleh nak elak. Ada setengah suami dia tak mau ceraikan kita. Dalam apa jua keadaan, bagilah alasan apa pun, dia takkan lepaskan. Memang ada yang begitu. Okey. Jadi dalam Islam, takkanlah kita nak kena duduk macam tu saja. Biar saja gantung tak bertali. Kita buat hal sendiri, dia buat hal sendiri. Kita tak payah buat apa-apa. Kita masih lagi title isteri, isteri dalam sijil. Tapi kita duduk asing-asing, buat hal masing-masing. Dia kahwin yang baru, dan kita pun jadilah isteri dalam kontrak. Nak cerita. Kenang. Okey, jadi kalau kita keluar merata-rata, tak minta izin, so bukankah itu akan menjadikan kita berdosa kat situ? Betul? Jadi kalau kata kita memang dah tak boleh nak teruskan perkahwinan, nak selamatkan keadaan rumah tangga pun dah tak boleh, suami pula tak mau lepaskan dengan cara yang baik, jawapannya anda boleh buat tuntutan fasakh ataupun cerai taklik. Ikutlah fakta kes yang bersesuaian dengan anda. Kena dapatkan nasihat peguam. Dapatkan nasihat dengan cara yang baik. Sebab kes fasakh ataupun kes cerai taklik, dia tak perlukan lafaz cerai suami. Hakim pun takkan panggil lah. Kalau dia nak mai. Kita penting kita buat saman, bagi kat dia. Dia dapat, dia mai. Dia tak mau mai, terpulang. Sebab dalam section 1211B, enactment tata cara mal Mahkamah Syariah, boleh katakan setiap negeri sama. Okay, section 1211 tu sebut apa? Sekiranya pihak defendant enggan hadir ataupun tidak hadir, mahkamah akan teruskan
kes tersebut dan akan memberikan untuk si plaintiff bersumpah. Tu je. Atas keterangan sebelah pihak. So, kalau dia tak memai, tak apalah. Kita yang kena buktikan kepada mahkamah apa dakwaan kita. Nilai utama. Ni nilai yang dekat Negeri Sembilan tu ke? Kan? Dulu saya selalu duduk lepak juga kat nilai utama ni. Jika suami melafazkan sebegini kepada isteri, jika kamu tak kembali ke pangkuanku dalam tempoh 4 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin hari last, jatuh talak 1, sah ke talak tu? Ni mesti cik nilai utama kita ni adalah follower yang baru. Okey, sekali lagi kalau suami ada sebut lafaz cerai sebegini. Okey, suami ada sebut lafaz cerai macam ni lah. Ni kita sebut lafaz cerai taklik. Alright. Dalam mahkamah, kes begini kita consider sebagai kes lafaz cerai luar mahkamah. Okay, so suami dah lafaz cerai kat luar mahkamah tapi dia letak taklik sikit kat situ. Takliknya apa? Kalau kita keluar ataupun tak balik mai ke pangkuan dia dalam tempoh 4 hari. So dalam tempoh tu kita kena balik. Kalau tak balik, langgar, boleh jatuh. Alright. Jangan tanya dekat saya sah ataupun tidak. Saya tidak boleh sahkan. Sebab saya bukan hakim. Saya peguam syar'i. Saya tak boleh sahkan. Jangan tanya dekat ustaz. Mana-mana ustaz sekalipun. Ustaz Abid Liu ke? Ustaz Firdaus Wong ke? Siapa-siapalah ustaz-ustaz mana-mana pun. Ustaz Azhar Idrus ke? Tak boleh. Sebab semua ustaz-ustaz ni pun bukannya hakim syar'i. Dalam kes lafaz cerai luar mahkamah sebegini, hanya hakim saja boleh sahkan. Jadi, kalau tanya kat saya, jawapannya adalah puan kena buat pengesahan. Kena buat pengesahan di mahkamah syariah. Tulis dalam saman ayat macam ni. Suami sebut macam ni, kemudian dalam tempoh 4 hari tu saya tidak pernah pun balik. Jadi saya mohon untuk dapat untuk pengesahan lafaz tersebut. Talak 1. Contoh dia lah. Kena buat saman tu. Jadi suami akan datang ke mahkamah dan suami akan mengaku, memberikan keterangan. Kalau dia kata betul dia ada lafaz begini, right 1. Kalau dia kata betul memang dia ada niat untuk ceraikan tu, settle 1. Langgar ataupun tidak isteri, langgar, sabit. So maka insya-Allah bolehlah jatuh talak tersebut. Tapi kalau kat suami kata dia datang mahkamah, dia kata tak betul saya tak ada lafaz macam tu, kita pun tak ada saksi, maka suami akan disuruh untuk bersumpah. Kalau suami kita sumpah, baca wallahi wabillahi watallahi, bahawa aku bercakap benar, aku tidak pernah pun melafazkan lafaz sedemikian, okay, mahkamah akan berpegang kepada lafaz suami tersebut. Clear? Alright. Okay, cukup. Saya dah penat dah. Seriously, saya dah letih, sakit dah sikit ni. Okay, thank you so much kepada anda semua yang bertanyakan soalan kepada saya. Tiba-tiba pula ada tangan. Okay, thank you so much kepada anda semua yang stay sampai pukul 10.30 ni, bertanyakan soalan. Saya harap apa-apa penerangan yang telah saya berikan, sama ada dalam live ni ataupun melalui video TikTok dan sebagainya, saya harap penjelasan ni dapatlah membantu sahaja sikit sebanyak. Tapi saya percaya penerangan saya ini tak adalah sebaik mungkin macam mana peguam-peguam lain, senior, tok-tok guru lain. Saya hanya berkongsi sekadar yang saya ketahui sahaja. Kalau saya tak tahu, saya mengaku. Saya jenis orang yang kalau kata tak tahu, saya mengaku je, tak tahu. Bukan susah pun kan, buat apa kita nak buat palatau kan. So, itu sahaja setakat ini. Thank you so much kepada anda semua yang support, yang masuk live saya, okay. Saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Oh, lupa pula. Saya semua nak ucap apa? Saya nak ucapkan terima kasih sebenarnya. Ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada haters. Sebenarnya saya nak ambil peluang ni juga. Saya baru teringat. Saya dalam live ni saya nak mengucapkan terima kasih kepada haters
yang mana kecam sungguh yang isu tentang sumpah itu. Yang saya ada buat satu artikel berkenaan dengan sumpah tu. Jadi dalam keadaan yang artikel tersebut ditulis, mungkin ramai orang ingat saya ni adalah follower tegar, UEL. Sorry, okay? Saya tak pernah tengok langsung lah video-video dia ke apa sebagainya. Cuma kita kenal sebab isu tertentu, alright. Dan saya pun bukanlah berpihak kepada orang yang sebaliknya dia. Okay. Firdaus Wang. So, geng-geng yang tu pun saya tak berpihak. Saya hanya cakap sumpah ni bukan tak laku. Sumpah ni adalah keterangan terakhir. Dalam mahkamah sivil lagilah sumpah tak ada. Sumpah ni by oath je, tak ada kata wallahi wabillahi tallahi. Memang tak ada dalam mahkamah sivil. Okay. So, sumpah ni kalau dalam mahkamah syariah pun dia hanya akan diberikan selepas kita membuktikan. Alright, so ikutlah penerangan yang saya bagi tu. Jadi kalau kita tak ada bukti, so memang tak ada sumpah-sumpah dulu awal-awal ni. So thank you so much kepada haters-haters yang kecam sungguh-sungguh tu. Nampaklah mentaliti anda tu kat macam mana. Dan disebabkan itu, alhamdulillah Allah nak bagi saya punya followers ni bertambah daripada hari tu 50,000, sekarang ni dah menjadi 54. Sebelum 50 tu dalam 40 apa 47 yang tu, tiba-tiba hari ni dah sampai 54,000. Alhamdulillah, thank you so much. Sebab anda adalah inspirasi. Okay, kalau saya terangkan tu, saya bukan terangkan dengan niat untuk nak menjatuhkan seseorang sebagainya, tapi saya terangkan tu tujuannya adalah untuk mendidik, berkongsi sekadar apa yang saya pernah pelajari dan apa yang kita praktiskan dekat dalam mahkamah. Okay, itu sahaja. Kalau kata tak puas hati, jawablah dengan hujah. Bukannya nak kutuk-kutuk orang. Whatever lah. Okay, ni page aku kot, suka hati aku lah. Kasar kan. Itulah. Tapi thank you anda semua. Lagilah saya appreciate, lagi saya sayang, lagilah saya suka. Sebab anda sebenarnya follower-follower yang sentiasa memberikan saya semangat untuk terus berkongsi, buat live, buat video TikTok, buat penulisan. Selagi mana ada persoalan-persoalan, selagi itulah saya akan cuba untuk bantu jawabkan. Okay, alright, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Bye bye.